Tinkercad adalah penggunaan Tinkercad adalah meluas, iaitu untuk beberapa pertandingan, terutamanya cabaran inovasi pintar cetakan 3D dan juga cabaran apa? Siapa tahu? Yang join sini mesti tahu kan pertandingan apa kan? Kediaman masa depan. Okey, perkara pertama yang cikgu perlukan bantuan semua, bukanlah bantuan. Perkara pertama yang anda semua perlu buat adalah kita boleh log in ataupun sign up. Bagi mereka yang belum ada account, boleh ikuti langkah ini untuk sign up, dan bagi mereka yang telah ada account, tak apa, boleh log in kepada account masing-masing. Okey, untuk sign up, okey, cikgu tak nak buat sesi ni macam boring sikit. Kalau boleh saya nak ada feedback sedikit di ruangan chat ataupun boleh unmute sebentar, sebab kita nak seronok je ni, nak belajar seronok ni. Okey, pertama sekali boleh tekan dekat sign up ni, boleh nampak skrin cikgu kan? Sambil tengok, sambil cuba di paparan masing-masing sendiri ya. Boleh tekan di sign up. Kalau cikgu terlalu cepat, boleh bagi tahu untuk cikgu perlahankan. Okey. Boleh tekan sign up. Kemudian boleh tekan create personal account. Kemudian jikalau kamu ada Gmail, boleh guna Gmail, ataupun boleh sign up with email, boleh gunakan email Delima. Okey? Boleh ya? Kalau nak cikgu perlahan sedikit, bagi tahu je. Kita kalau boleh hari ni apa yang kita sampaikan, kita nak pelajar semua boleh buat. Okay. So boleh sign up with email. So tadi pergi ke Tinkercad, pergi sign up. Pergi sign up with email ya. Okey, tu cara-cara dia. So boleh isikan seperti biasa, negara Malaysia. Kemudian boleh pilihlah nak masuk birthday. Birthday siapa hari ni? Kita masuk je lah kan. Okey, tahun, jikalau di bawah umur selalunya akan memerlukan email ibu bapa. Tapi kalau nak masukkan email Delima pun boleh. So cikgu assume sekarang ni mungkin ada 2006. So next. So boleh je isikan email Delima ataupun email yang biasa awak guna dan password. Okay. Masukkan saja seperti biasa. Ni cikgu dah ada email ni, so cikgu tak boleh nak sign up sebab satu account hanya boleh satu email. So kita cuba email siapa. Okay, kemudian kan masuk ke password yang di ini. I agree and create account. So, nampak account dah create. Kemudian boleh tekan done. So, setelah anda tekan done, anda akan dibawa kepada muka surat ini. So, apabila anda sampai di muka surat ini, boleh tekan class dan tekan join class. Okey, untuk join class ni kita perlukan kod. So bagi pelajar sekolah menengah untuk pertandingan cetakan pintar 3D, boleh masukkan kod ini. Untuk pelajar sekolah menengah bagi kediaman masa depan, boleh masukkan kod yang akan dikongsikan sebentar lagi. Okey? So boleh copy je direct ni, kelas ni. Copy je direct ni, lepas tu paste. Setelah anda paste, boleh tekan go to my class. Okey, sampai sini semua okey. Saya perlukan feedback. Kalau okey, boleh cakap okey dekat ruang komen ataupun unmute sebentar. Cakap je, okey. Okey. Tengah loading, okey tak apa, kita tunggu loading sikit ya. So nanti kat sini akan nampak anda punya nama email tadi. So boleh tekan that's me. Apabila anda pilih that's me,
Cikgu klik kat sini. Dia akan keluar dekat sini, nampak ni. Cabaran 3D daerah sekolah menengah. Untuk kelas kod kediaman masa depan, nanti dekat sini dia akan tulis kediaman masa depan sekolah menengah. Okey, untuk cabaran cetakan 3D, anda akan guna 3D design sahaja. Untuk kediaman masa depan, anda akan gunakan 3D design dan juga circuit. Sekarang ni untuk bahagian pertama pengenalan Tinkercad ni, kita akan buat 3D design. Okey? So boleh pilih kelas sebab tadi dah enroll dalam kelas. Rakan saya telah kongsikan kod untuk kediaman masa depan. Boleh isikan kod kelas yang berkaitan. Okey? So, pilih cabaran 3D daerah sekolah menengah ni. Apabila anda tekan, anda akan dibawa kepada muka surat ini. So, boleh tekan 1. Kemudian akan dibawa ke muka surat ini. So, di muka surat ini, boleh tekan create new design. Ini untuk cetakan 3D, so 3D design. Untuk kediaman rumah masa depan, boleh klik 3D design dan setelah selesai boleh klik circuit. Okey? Boleh tekan create new design. Dan tekan 3D design. Okey. Apabila anda tekan tu, anda semua akan dibawa kepada muka surat utama. Okey, siapa dah sampai ke muka surat ni? Boleh cakap saya ataupun angkat tangan ataupun okey ataupun jika ada sebarang masalah pun boleh je tanya. Jangan takut untuk bertanya sebab matlamat kita memang nak suruh nak bagi pelajar mengenali dan boleh menggunakan Tinkercad ni. Okey? Okey, terima kasih untuk yang telah memberi respon. Tak ada respon, dia macam cikgu kau bagi. Kalau tak pernah ada account dekat sini, boleh. Kalau pernah guna email tu untuk buat account Tinkercad, kena forget password lah untuk dapatkan password yang baru. Okey, Ahmad Aidit. Oh, ada yang loading lagi rupanya. Tapi untuk step sampai ke muka surat sini, semua faham ya? Ada yang tertinggal di mana-mana untuk step sampai muka surat ni? Okey, terima kasih untuk respon. Okey, benda pertama, kalau kita buatkan apa-apa saja projek ataupun apa-apa file untuk mengelakkan kehilangan ataupun kecelaruan, benda pertama yang anda perlu buat adalah rename. So dekat atas ni, kalau anda tengok di muka surat masing-masing, pelik-pelik kan nama kan? Macam cikgu punya projek ni. Betul, cetakan 3D cikgu. Boleh betul cetakan 3D. So untuk ini boleh double click. Jadi dia akan highlightkan. So boleh rename. Macam sekarang ni cikgu nak tulis projek satu lah, projek contoh. Untuk projek contoh, setelah start tekan sahaja enter. Jadi file ini telah renamekan sebagai projek contoh. Jadi nanti jikalau terkeluar ataupun terkehilangan dan tidak jumpa, boleh tengok dekat sini 3D design, terus ada projek contoh awak. Tekan balik. So tekan balik, Tinkerdisk akan terus masuk balik kepada file yang tadi. Okey. Apa yang ada dekat 3D design di bawah Tinkercad? Di sebelah kiri awak akan nampak ni copy sebabkan tak ada item lagi, so tak boleh copy. So ini paste sebabkan tadi saya ada copy item, kalau saya tekan paste dia akan keluar. Nampak? Ini projek yang saya tunjuk kepada pelajar sekolah rendah tadi. So ini back, ini forward. Ini cube, ini adalah sudut pandangan. So kalau ini sudut pandangan atas depan sebab top front. Kalau tekan ke sini dia adalah front right, so antara depan dengan kanan. Kalau dekat bucu ni 3, front right dengan top. So jadi anda semua boleh bermain-main dengan ini untuk memahami sudut pandangan objek anda. So mungkin kalau saya tekan macam ni anda tak berapa nak nampak, jadi saya letakkan satu objek. Okay, ni front, ni right, ni top,
Ni di sudut bucu sini. Gerakkan cursor. Apabila dia highlight biru tu, itulah sudut pandangan yang anda akan nampak. So, ini saya telah pilih top right front dekat sini. Untuk kembali kepada home, anda boleh tekan ni. So, anda akan dapat work plane anda daripada sudut pandangan depan dan top. Okey? Ini untuk jikalau anda ada beberapa objek, contohnya cikgu letak sini satu. Lepas tu cikgu letak sini satu. Okey, saya nak fokus dekat sini. Select objek tu, tekan ini. So dia akan fokus kepada objek yang dekat belah sini sahaja. So balik kepada asal, klik objek, tekan yang ni. So dia fokus kepada ini sahaja. So ini home ni untuk balik asal. So ini untuk zoom in dan zoom out, dan akhir sekali perspektif. Okey? Okey, itu untuk bahagian sebelah kiri. Untuk bahagian sebelah kanan, kita ada work plane. Work plane tu adalah yang ini. Dan kita ada ruler tool untuk ukur lah kalau ada objek yang anda dah lukis, dan juga basic shape. Basic shape ni anda boleh tekan. So ada beberapa basic shape yang telah disediakan. Contohnya design starter. Kalau tadi ini bentuk keyboard yang berlekuk-lekuk. Kalau basic shape tadi bentuk keyboard yang biasa. Cara dia menggunakan basic shape ni, awak pilih je mana shape yang awak nak guna, awak klik, lepas tu dia akan muncul dekat sini, dekat cursor awak, tekan. Betul cikgu, projek akan auto save. Biasanya dia akan berkelip-kelip sikit lah. Depends on, bergantung pada kelajuan internet. Okay. Jadi, ini cara untuk anda melukis. Okay, bagaimana pula jika anda tidak mahu menggunakan shape yang ada? Anda boleh guna scribble. So, scribble is apa saja lukisan anda, dia akan elevate. Nampak? Saya contoh-contoh dia elevate. Lukisan ni dalam bentuk 2D, dia akan elevate, dia akan tambah ketebalan. Contohnya saya nak buat bintang. So nampak dia bintang yang tebal. Okay? Saya nak buat segitiga. Segitiga yang tebal. Tetapi saya nak buat segitiga satu lagi untuk dia jadi bintang. Boleh juga. Selagi tidak tekan done, dia akan terus menambah kepada lukisan yang kita buat tadi. Okay? Boleh tekan back untuk tu, ataupun saya nak lukis bintang terlebih ekor, boleh gunakan pemadam untuk padam. Dia lebih kurang macam drawing. Drawing yang dia elevatekan jadi bentuk 3D. Okay? Okay. Itu untuk lukisan biasa. Jadi untuk kedua-dua pertandingan, pelajar perlu explore, perlu mencuba supaya boleh memahami macam mana blok-blok begini akan membantu dalam rekaan mereka, bagaimana blok-blok yang sedia adanya akan membantu rekaan mereka. Contohnya untuk projek inovasi, kalau dia buat, saya bagi contoh apa? Contohnya dia membuat bentuk, saya tak nak bagi contoh sebab saya tahu ada beberapa projek yang telah dibentangkan. Saya bagi contoh apa? Boleh bagi objek untuk dijadikan contoh. Saya boleh bagi cadangan objek untuk dijadikan contoh. Boleh type di ruangan komen. Kita akan cuba melukis ni bersama-sama supaya boleh lebih faham lah macam mana kegunaan benda-benda ni, objek-objek ni. Okeylah, saya ambil benda yang simple lah. Kita buat rumah je lah, rumah asas. Okey, untuk rumah, pertama sekali kita buat rumah. Buat kotak, okey.
Untuk tarik saiz dia, boleh select dekat setiap bucu. Cuma untuk tengah ni, untuk tengah atas adalah untuk height, untuk bawah kanan adalah untuk width dengan lebar dan panjang. Nampak? Jadi kalau untuk projek anda ada saiz yang telah anda tahu, boleh terus masuk di sini sebab bila anda pilih dia terus ada 64. Ukuran dalam milimeter. Kalau dikatakan 64 dia bermaksud 6.4 cm. Okey. Okay, saya bagi contoh. Saya nak buat objek ini 5 cm lebar, 5 cm tinggi dan juga dia kat bawah sikit. Okey, dia dah 5 cm lebar, 5 cm panjang dan 3.5 tinggi. Saya nak dia buat. So 50. Okey. Sekarang ni boleh check bahawa dia punya objek ni adalah cuboid daripada setiap sudut. Tips ya, pastikan objek anda sentiasa berada di atas plane. Jikalau objek anda berada di bawah plane, dia akan hilang sebab pencetak tidak akan dapat membaca. Make sure dia di atas plane. Kalau nak tahu macam mana di atas plane, apabila anda gerakkan ni, nampak nombor di sebelah kiri tu dia bertukar. -20. Pastikan dia pada ni 1. 1 macam rapat kan, tapi sebenarnya dia terapung. So kena buat dia make sure kosong. Okey? Itu untuk objek yang berbentuk solid. Okey, sebelum itu mari kita teruskan. Untuk objek yang berbentuk hollow, iaitu lubang, saya tunjuk contoh daripada pandangan atas. Okey, saya nak buat kubus yang boleh berfungsi sebagai cawan. So, contohnya yang ini tekan saja untuk mengelak kecelaruan, boleh tukar warna dulu, select di sini tukar warna. Warna tidak memainkan peranan sebab dalam cetakan 3D, warna filament yang akan menyumbang kepada objek anda nanti. So warna kat sini hanya bertujuan untuk supaya anda tahu bahagian ini pergi ke bahagian ini mewakili apa dan bahagian ini mewakili apa. Okey? Okay, so di sini saiz dia sama. So untuk menyebabkan dia ada lubang, saya perlu kecilkan. Untuk pengecilan saiz secara selari, tekan shift di papan kekunci dan tekan di sudut ini dan tarik. So dia akan pengecilan secara selari. Okay. Untuk buatkan dia, saya boleh, ini untuk pergerakan, kalau nampak arrow ni adalah untuk pergerakan atas dan bawah. Untuk rotatekan dia, nampak ni, dia ada macam bentuk melengkung ni, lepas tu dia ada macam jam. Itu adalah untuk rotation kiri dan kanan. So, saya rotatekan macam ni dan saya letak dekat tengah. Tapi kalau macam ni kita tak nampak kan. So, kita change to hollow, kita pun tak akan nampak sebab dia berada kat dalam. Okay. So, dari segi membuat sesuatu yang hollow, dia agak tricky sebab kita tak dapat nak view. Okay. Sekarang ni saya besarkan sikit. Ini untuk pergerakan atas dan bawah. Besarkan sikit. Okay. Select. Ini cawan saya unik sikit lah sebab dia punya bentuk yang hollow tu dia slanted. So boleh tekan align untuk make sure dia berada dekat tengah. Macam tu. Macam tak tengah tapi kita check balik dekat top. Okay, belakang belum tengah. Ini untuk alignmentnya. Dia dah duduk tepi, tarik je. Macam tu. Sambil-sambil tu ada persoalan lain. Saya amat mengalu-alukan soalan supaya pelajar dapat membuat projek ini dengan lancar, tak ada hiccups. Okay.
Itu kalau untuk di Holo. Okey, untuk view, especially untuk cabaran 3D, untuk melihat hasil projek anda, anda perlulah mengeksport. Boleh tekan export di sini. Kemudian tekan STL. STL merupakan format file yang perlu disubmit. Okey, tapi untuk view file STL, kita memerlukan satu lagi perisian, iaitu Ultimaker Curah. So, Ultimaker Curah ni pergi sahaja website dia. Download for free, kemudian install. Download dia punya software tu boleh pilih lah ikut aplikasi masing-masing, operating system masing-masing, kemudian install. So lepas anda install, boleh tekan export di sini, tekan STL, nanti file yang telah dieksport akan keluar dekat bawah ni. Kalau tak ada dekat sini pun boleh cari di dalam file download. So boleh tekan, nanti dia akan buka file curah anda. Okey, di sini saya tunjukkan rupa kuboid tadi. Dia sebentar Okey. Okey, ini rupa cawan yang saya buat tadi. Dia kuboid beserta dengan lubang kat tengah. Dan kalau perasan, sebabkan tadi saya selantitkan sedikit cube tadi, jadi bahagian dalam dia tu daripada sudut tertentu, anda boleh nampak yang bahagian dalam dia tu dia sedikit corong lah. Dia bukannya flat base. Ni nampak dia corong, dia tak straight. Okey, ini itu sahaja untuk lukisan 3D untuk cabaran cetakan pintar 3D. Saya akan paskan kepada rakan saya untuk terus berkongsi mengenai untuk coding, untuk penggunaan Arduino untuk penggunaan Arduino. Sebentar ya, bagi masa saya sikit untuk setting. Okey, Adil, Syazwan boleh teruskan untuk perkongsian mengenai penggunaan Tinkercad ni, penggunaan Arduino. Baik. Terima kasih Lee. Apa khabar pelajar-pelajar semua, peserta-peserta semua. Saya harap anda masih lagi mengata bertenaga untuk sama-sama kita belajar sikit lah pasal Arduino. Okey. Jadi sebelum saya mulakan, boleh nampak skrin saya di sini, saya menunjukkan Autodesk Tinkercad di bahagian circuit. Boleh nampak semua? Sebelum itu saya akan buka chat. Okay, sebentar sebelum itu di manakah? Maaf ya, sebentar saya nak buka kamera saya. Okey, itu dia. Okey, saya harap pelajar-pelajar semua sihat. Okey, pada petang ini ya, kami ada buat rakaman, nanti kami akan kongsikan juga rakaman, jangan risau. Jadi pada petang ini, saya cuma nak tunjukkan sedikit orang kata pengenalan kepada Arduino. Di mana untuk Arduino ni, saya rasa pelajar-pelajar akan gunakan Arduino untuk cabaran rumah masa depan. Okay. So, Arduino ni ada pelbagai kegunaan. Arduino ni memang seronok. Saya harap mungkin ada pelajar yang belum mendengar pasal Arduino, tapi saya harap pelajar-pelajar akan menggemarilah Arduino ni. Sebab apa? Arduino ni sangat menarik. Jadi mudah saja seperti yang tadi yang Cikgu Ili tunjukkan. Untuk ini tadi, maaf saya dah tekan laju sangat ke? Okey, saya tunjuk balik atau balik sekejap. Okey, di sini ada beberapa tab di mana pelajar akan pergi ke circuit, okey, pergi ke circuits dan create new circuit. Kalau dah ada circuit boleh masuk saja. Macam tadi saya dah terbuat satu yang baru. Okey, saya akan tekan. Okey, saya akan masuk balik dalam ni. Dan pelajar akan nampak satu blank canvas di mana ruangan ini akan digunakan untuk kita letak komponen-komponen dan untuk kita buat simulation. So, dekat Tinkercad ni apa yang bestnya, pelajar boleh cuba buat Arduino project
tanpa memerlukan sebarang komponen secara fizikal lah di dalam tangan. So pelajar-pelajar boleh buat simulation sahaja. Okey. Jadi sangat mudah. Okey, saya akan tunjukkan. Sebelum tu saya bagi overview sikit. Di tengah-tengah ni akan ada blank canvas. Kita akan tarik, drag and drop kita punya komponen di dalam ruangan kosong ini, dan di sebelah kanan kita akan ada beberapa basic components. Okey, components yang kita ada resistor, kita ada LED, push button, bateri, Arduino, DC motor, servo motor, dan ada pelbagai lagi komponen. Jadi saya akan tunjukkan beberapa basic komponen saja dulu. Nanti kalau pelajar-pelajar ada masa, boleh cuba untuk bermain sedikitlah dengan simulation ini. Okey, saya akan mulakan. Jadi mudah saja. Perkara pertama, apa yang saya nak buat, oleh kerana ini adalah satu projek Arduino, jadi pelajar boleh pergi di sebelah kanan ini. Pelajar akan nampak Arduino Uno, tarik dan lepaskan saja di sini. Semudah itu. Dan kalau perlu bagi nama, boleh bagi nama. Tak nak bagi nama pun tak apa. Saya akan mulakan, saya bagi Arduino lah. Okay, saya akan bagi nama. Kemudian, okey, dan seterusnya saya akan tunjukkan simulation yang basic dulu. Okey, yang basic sahaja dulu. Di atas setiap papan pemuka Arduino ini akan ada satu LED, seperti yang pelajar nampak di L ini. Okey, L. So L ini kita boleh kontrol melalui coding. Okey, kita tak perlu sambung apa-apa. Kita boleh kontrol lampu L ini melalui coding. So saya nak tunjuk dulu basic konsep macam mana nak buat coding. Okey, macam mana nak buat coding guna Tinkercad ni lah. Jadi saya akan mulakan. Saya tak akan cantum apa-apa komponen lagi. Okey, saya akan pergi ke code. Okey, kat sebelah atas ni pelajar akan nampak code. Tekan sahaja code dan pelajar akan nampak blok punya coding lah. So ini adalah block base. Jadi block base ni sangat mudah, tak perlu tulis coding panjang-panjang apa semua. Kita akan guna secara block saja. Kita drag and drop dan kita boleh susunkan di dalam kawasan ini. Jadi apa yang pelajar dapat dilihat sini, okey, ini adalah basic. Okey, ada basic. Ada dua perkara yang penting, on, start dan juga forever. Okey, on start ni dia hanya akan function ataupun dia hanya akan menggunakan kod yang kita letakkan di ruangan ini pada first kita power up Arduino lah. Okey, so dia akan bergerak sekali saja. Tetapi dekat dalam loop forever ni, dah nama pun forever, okey. So dalam loop forever, apa yang berlaku adalah setiap kod yang kita letakkan di dalam forever ni dia akan sentiasa running lah, sentiasa running. So lepas dia habis saja satu set instruction ni, selepas dia habis arahan, dia akan patah balik ke atas dan dia akan run balik. So contohnya untuk yang ada kat sini, okey, saya akan go through sikit. Dalam loop forever ni, satu dia ada set built-in LED to high bermakna kita turn on, okey. Kita tunggu satu saat. Set built-in LED to low bermakna kita offkan dia, dan kita tunggu satu saat dan dia akan repeat balik forever lah. Okey, so forever-nya. Okey, so saya akan tekan start simulation, tengok apa yang berlaku. Okey, saya tekan start simulation. So boleh nampak tak tu dia berkelip? Okey, itu adalah built-in LED. Okey, itu adalah built-in LED. Dan cara codingnya sangat simple. Ini saya tunjukkan coding yang sangat-sangat simple. Jadi macam mana kalau kita nak gunakan pin-pin yang ada? Okey, sebab dia ada banyak lagi input output. Kita boleh guna pin-pin yang ada ni, ada 13, 12, 10, 9, 8. Semua pin ni kita boleh gunakan untuk kontrol lampu, kita boleh guna untuk kontrolkan motor, kita boleh guna untuk kontrol macam-macam lagi. Dan ada juga input. Di sini kita boleh guna untuk input lah, sama ada kita nak cucuk button ataupun kita nak guna infrared sensor. Okey, so dekat bawah ni ada input dan atas ni kita ada pelbagai jenis digital output lah. Okey. Okey, saya harap pelajar dapat catch lah sebab apa? Saya rasa coding dalam bentuk blok ni sangat mudah untuk difahami. Nanti pelajar-pelajar boleh cuba. Okey, saya nak cuba ajar macam mana. Okay, sebelum tu saya stop dulu simulation sebab dia setting tengah ni. Okey, tadi kita guna onboard LED. Okey, so sekarang ni saya nak cuba masukkan LED di luar. Saya nak cuba kontrol LED melalui pin-pin yang ada ni. Okey, kita ada banyak lagi pin yang kita boleh pakai. So, saya rasa cara paling mudah. Okey,
saya akan gunakan satu breadboard. Okey. Kalau pelajar-pelajar tak tahu, breadboard ni adalah satu papan kecil sebesar macam Arduino tu juga. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh cucuk komponen atas tu. Okey, kita boleh masukkan komponen dan komponen itu kita boleh senang untuk kita tanggalkan lah kiranya. Okey, breadboard ni sangat bagus untuk prototyping, sangat bagus untuk kita buat testing secara pantas lah. Okey, mudah saja. Kita dah load kita punya breadboard, saya dah tunjukkan tadi, cuma drag and drop sahaja. Kemudian saya nak masukkan LED ni. Okay. Saya akan masukkan, mungkin saya akan letakkan kat sini mungkin. Okay, dan saya akan pilih warna red dan pelajar boleh pilih warna apa. Okey lah, mungkin saya akan pilih blue dulu. Saya akan pilih warna biru. Okay. Sini sikit. Okey, untuk penggunaan LED, untuk penggunaan LED, pelajar digalakkan untuk menggunakan resistor. Resistor ni sebenarnya adalah untuk mengelakkan daripada LED itu terbakar. Okey, kita nak mengelakkan LED itu daripada terbakar dan kita akan gunakan resistor. Sama macam bulb kalau kita main apa yang macam mentol yang kecil-kecil dulu yang kita selalu main time apa macam kita nyalakan dekat saya rasa macam kelas muzik pun pernah try. Okay, mentol tu kalau kita letak voltage terlalu tinggi, contoh kalau kita letak pada bateri 9 volt, dia akan terbakar, betul? Sama konsep dengan LED, jadi LED pun sama juga, kita tak boleh bagi power yang terlalu banyak kat dia, jadi kita akan letakkan resistor. So resistor ni saya akan letakkan di sini, di line anode. Okay, kepada pelajar yang tak tahu, anode adalah positif, cathode adalah negatif. Okay, anode adalah positif, cathode adalah negatif. Okey, jadi untuk resistor ni saya akan kekalkan value, apa yang diberi ni saya akan kekalkan dahulu. Okey, so sekarang kita dah ada resistor, kita dah ada LED. Jadi sekarang ni macam mana kita nak cantumkan kepada board Arduino kita. Jadi seperti yang saya mention tadi, okey, cathode adalah negatif. So negatif dekat board Arduino ini adalah di ground. Okey, nampak ni ground. Okey, mudah saja. Apa yang pelajar perlu buat, tarikkan saja ke ground. Okey, saya dah tarikkan ground. Saya akan warnakan, saya akan tukarkan kepada warna hitam supaya kita boleh nampak yang dia adalah negatif. Saya akan tukarkan black. Dan ni tadi boleh nampak anode dia dah bercantum dengan resistor. Boleh nampak tak? Bila saya highlightkan ni, nampak tak dia ada satu line yang sama. So dia sebenarnya dah connect dengan resistor. Dan selepas dari resistor tu, saya akan connectkan ke, saya akan masukkan ke pin 10 lah. Cuba kita try pin 10. Saya ni bagi warna merah. Okey, saya harap pelajar-pelajar nampak. Simple saja. Contoh yang ada dekat ada yang saya buat sekarang ni adalah saya connectkan satu LED pada pin 10. Okey, kaki positif dia saya connectkan kepada resistor dan resistor ni connect dengan pin 10 dan cathode ataupun negatif LED tu saya connectkan kepada ground. Okey. Saya akan cuba satu kod yang sama. Saya akan pergi kat bahagian kod ni, kod editor. Okey, saya akan buang ni dulu sebab kita tak nak pakai ni dah. Saya akan buang. So pelajar tarik saja masuk dalam tong sampah yang bawah ni. Okey. Kemudian, okey, saya akan tunjukkan. Saya harap pelajar boleh cuba follow step by step. Kalau tidak, mungkin nanti kita boleh refer pada recording nantilah. Okey. Jadi untuk nyalakan LED ni sangat mudah. Okey. Okey, nampak tak ni? Set pin ni 0 to high. Okey, saya akan guna blok ini. Okey, saya akan guna blok ini. Saya akan letakkan di sini. Tapi tengok tak, pin kita set pada 10 betul. LED kita connect pada pin 10. So kita akan set pin 10 ke high. Okey, pada high. Dan saya akan pergi pada control, saya akan wait selama 1 saat sebelum saya setkan balik dia ke low. Okey, saya akan pilih pin yang sama, pin 10, saya akan set pada low. Saya pergi balik control, okey, dekat control ni ada wait, saya tunggu lagi 1 saat sebelum dia repeat balik semula. Okey, so saya ulang balik, on start ni saya tak ada buat apa-apa sebab saya cuma guna loop dalam forever ni saja.
Dekat dalam loop forever ni, first thing yang dia nampak adalah dia akan set pin 10, which is yang ni, pin 10 kepada high. Dia tunggu satu saat, dia set balik pin 10 kepada low, dan dia tunggu lagi satu saat, dan kemudian dia akan repeat balik. So, kita tengok apa yang terjadi dengan kod ni. Okey, seperti yang pelajar nampak sekarang, LED dia dah berkelip. Satu saat, tutup. Satu saat, tutup. Satu saat, tutup. So, kita dah buat simple. Okay, simple punya coding. Nak tunjukkan macam mana nak guna digital pin. So, kita boleh control. Ada banyak lagi pin yang kita boleh control. Yang saya tunjuk ni adalah pin 10. Pelajar boleh guna pin 8, 9, 10 dan sebagainya. Okey. So, saya akan tunjuk satu contoh pantas di mana saya akan tambah lagi satu LED. Okey, tadi saya guna warna biru. Okey, saya guna warna biru dan sekarang saya nak guna warna. Okey, kita cuba guna warna merah. Saya akan letak di sebelah je saja. Seperti biasa, di kaki anode saya akan letakkan resistor. Okey. Cathode ni saya akan connectkan dengan ground. Sebelum tu saya tukar warna black. Okey. Saya akan connect ke ground. Okey, disebabkan ground dia adalah ground yang sama, saya boleh connect pada ground LED sebelah tu, saya boleh connect juga di sebelah, tak ada masalah, ground yang sama. Okey. Dan untuk LED merah, saya akan connectkan kepada, saya tukar warna lah, saya tukar pada orange. Saya akan connectkan kepada digital pin 9. Okey. Jadi sekarang kita dah ada dua LED, satu pada pin 10, satu pada pin 9. Okey, jelas Saya pergi kat kod. Okey, apa yang saya boleh buat? Saya nak cuba yang simple saja. Saya nak biru berkelip, on, off, kemudian merah, on, off. On, off, on, off. Jadi, okey. Nak mudah, saya boleh duplicate saja. Okey, saya right click, saya duplicate. So, pelajar boleh nampak satu set yang ada dekat dalam forever tu dah duplicate. Saya akan masuk bawah ni. Okey. So, saya go through dulu kod ni sebelum saya run simulation. Okey. Ingat So, biru adalah LED biru connected dengan pin 10. LED merah connected dengan pin 9. Jadi 10 menyala, tunggu satu saat, kemudian 10 tertutup. So saya tukar ini 9. Pin 9 kepada high, pin 9 kepada low. Okay. So saya go through sikit coding dia. Sama macam tadi, start tak ada apa-apa. Tapi di dalam satu loop ini, loop yang forever ni, pertama sekali dia akan nyalakan LED di pin 10, lepas tu dia matikan LED pin 10, dia akan nyalakan pin LED 9, kemudian dia akan matikan LED di pin 9. Saya akan start simulation, kita tengok apa yang berlaku. Okey, tu dia, nampak kan? Dia dah menyala, biru menyala, kemudian merah menyala. Biru menyala, kemudian merah menyala. Jadi itu adalah satu contoh simple di mana saya menggunakan Arduino untuk kontrol LED. Okey, ini adalah satu contoh yang sangat mudah. Okey, sangat mudah. Dan saya akan tunjukkan lagi contohnya. Saya stopkan dulu simulation. Okey, setakat ni okey. Ada apa-apa persoalan yang untuk Arduino ni? Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan. Saya sambil-sambil tu saya chat di chat box juga. Jangan risau. Okey, kalau ada soalan ataupun laju sangat boleh bagi tahu, jangan risau. Okey, saya cuma mengharapkan agar pelajar boleh memahamilah. Okey. Jadi itu contoh LED. Okey, macam mana kalau kita nak letak input? Okey, macam mana kalau kita nak letak button? Okey, jadi saya akan tunjukkan satu contoh button. Okey, saya akan tunjukkan satu contoh button. Apa yang saya nak buat adalah kalau saya tekan button ni, apabila saya tekan button ini, baru LED akan berkelip macam tadi. So saya tukar sikitlah. Okey. Apabila saya tekan button, baru LED akan menyala. Okey, button simple sahaja, akan ada dua terminal, terminal 1 dan terminal 2. Okey, apabila terminal 1, okey, apabila kita tekan button ni, okey, apabila kita push button, terminal 1 dan 2 ni akan bercantum. So kalau kita tengok skematik, dia biasa macam ni lah. Bila kita tekan, baru dia bercantum. Baru circuit tu complete, baru ada aliran elektrik.
Okey, kalau dia open, kalau dia close. So kalau dia close, dia bersentuh, baru dia akan detect lah, bermakna dia detect kita tekan. Okey. Tapi macam mana kita nak bagi tahu Arduino untuk button ni ditekan? Okey. Mudah saja. Okey, sebelum tu saya nak cantikkan sikit. Okay, saya nak cantikkan sikit. Saya akan tarik ke sini. Ini adalah negatif. Okey. So mudah saja, apa yang saya akan buat, saya akan connectkan satu terminal button ini ke negatif. Saya akan buat ke sini lah, so cantik. Okey, boleh nampak semua? Okey. Apa yang saya buat ni, saya just saya cantumkan semua kepada satu negatif yang sama. Okey, pelajar boleh nampak ni, ini semua negatif. So ini saya cantumkan negatif, yang ini pun saya cantumkan negatif, dan ini pun saya cantumkan ke negatif. Saya cantikkan sikit sebenarnya. Okey, jadi atas ni kalau pelajar nampak semuanya yang berwarna hitam ni saya dah connectkan kepada satu ground yang sama. So semua dah connect dengan ground. Okey. Kenapa ground ni penting? Sebab kalau ground ni tak sama dengan Arduino punya ground, okey, LED tak akan menyala, button pun kita tak boleh detect. Okey. Jadi satu terminal ni, terminal satu saya dah connectkan kepada ground, dan satu lagi apa yang saya akan buat adalah saya akan connectkan kepada input, which is saya akan connectkan kepada A5. Okey, saya connectkan kepada A5. Okey, button ni saya connectkan kepada A5, dan satu lagi saya connectkan kepada ground. Okey, daripada segi hardware dah selesai. Jadi sekarang ni kita nak tengok daripada segi software macam mana kita nak buat dia punya coding. Macam mana kita nak detect button ni ditekan. Okey, saya akan pergi balik kepada code. Okey, saya akan pergi balik kepada code. Sekejap ya. Okey, dekat dalam kod ni saya akan buang dulu, ataupun mungkin saya tak buang, saya letak tepi dulu. Okey, yang coding yang kita buat dalam LED berkelip dua-dua tadi saya akan letak tepi dulu. Tapi dekat dalam forever ni ada benda yang saya kena adjust sikit lah. Okey, sebelum tu tadi kita tak gunakan on start, bermakna bila dia start dia terus berkelip. Tiada fungsi yang kita letakkan di dalam on start ini. Okey, untuk menggunakan fungsi button, push button tu, apa yang kita kena buat? Okey, apa yang kita kena buat? Kita kena bagi tahu pin yang kita connect ni, macam dalam contoh saya ni, saya connect button saya di pin A5. Saya kena bagi tahu A5, wahai A5, kita ada satu button. Tolong letak diri anda dalam posisi on. Okey, kenapa kita kena buat macam tu? Sebab apa? Bila kita tekan button tu, bila dia connect dengan ground, baru dia nampak perbezaan. Okey, dia nampak perbezaan. Bila kita tekan button, dia tiba-tiba detect, ini adalah ground. Okey, ini adalah ground. Oops. Ada contohan ke? Okey. So, saya kena bagi tahu pin A5, A5 ada button. Okey, ada button yang connect. So, saya pergi dekat output dulu. Saya pergi dekat output. Okey, apa yang saya akan buat adalah saya akan set pin pada high. Okey, saya akan set pin A5 kepada high. So, pergi kat sini, saya scroll down, saya set pin A5 kepada high. Kenapa saya set kepada high pin A5 ni? Saya cuma nak bagi tahu situ ada button. Okey, sebab apa? Bila button ditekan, dia akan detect sebagai low. Okey, saya akan tunjukkan apa yang saya maksudkan itu. Okey. Jadi sekarang ni ada extra control sikit. Apa yang saya nak tunjuk ni ada extra control. So saya akan pergi ke bahagian control. Saya akan pergi kepada if then. Okey. Apa fungsi if then ni? If then ni cuma nak detect kalau ada perubahan. Okey, kalau ada button di detect ataupun ada sesuatu value yang kita buat equation ke apa ke. Apabila sesuatu berlaku, kemudian apa yang dia kena buat? Okey, dalam kes ini apa yang kita nak buat adalah if button ditekan, okey, if button ditekan, then lampu LED dua-dua menyala. Okey, itu yang saya nak buat. Jadi saya akan masukkan if then ni ke dalam loop forever ni tadi. Okey.
Okay, saya masukkan if then ni dekat dalam loop yang forever. So apa maksudnya sekarang ni? Dia akan sentiasa check, okay, dia akan sentiasa check kalau button tu ditekan, itu fungsi yang dia akan run. Okay, so macam mana kita nak detect button tu ditekan? Okay, tadi kita masukkan dekat pin A5, betul? So sekarang ni kita kena baca apa yang pin A5 tu punya reading lah. Okay, saya akan pergi dekat math ni. Okay, saya akan pergi dekat math. Okay, nampak tak dekat blok ni macam ada shape ni, shape macam diamond ni. So kita kena match. Blok tu kena match. Jadi saya pergi kat math. Okay, saya akan pilih yang ini. Sebab apa? Shape dia lebih kurang. Saya akan ambil, saya akan masukkan dalam ni. Okay. So, sekiranya, okay, ni saya dah masukkan formula. Okay, saya dah masukkan formula. So, saya nak, apa persamaan yang saya nak bagi dekat dalam ni supaya dia jalankan fungsi yang kosong bawah ni. Okay. Jadi, persamaan dia adalah, okay, saya akan tunjuk dekat input ni, saya akan read, okay, saya akan baca pin A5 ni, saya nak tahu dia punya position tu adalah low atau high. Okay, disebabkan tadi kita dah bagi tahu pin A5, okay, pin A5 sila turn on, sila highkan diri anda, okay, dekat pin 5. So nanti bila button tu ditekan, bermakna button tu akan jadi low. Okay, so bermakna kalau state dia low, ya, low ditekan, dia low, bermakna button tu ditekan. Okay, so saya akan tunjuk contoh. Saya akan read digital pin. Okay, ni kat sini. Sekejap ya. Ruangan coding dia agak kecil, jadi saya terpaksa kecilkan sikit ni. Okay, if digital read, okay, saya nak baca pin A5. Okay, saya baca pin A5 sebab saya connect button kat pin A5. Kalau pin A5 equals dengan okay, saya pergi kat math tadi, equals to high. Equals to low, saya tukar. Equals to low. Low bermakna ditekan. Kalau button ditekan, kemudian dia akan run fungsi ni. Fungsi ni tadi yang sama, yang dua LED tu nyala tu. Okay. So bermakna setiap kali saya tekan, bila saya tekan button, baru LED tu akan berkelip. Okay. Dia akan berkelip ni lah. Dia akan berkelip warna apa tadi? Dia akan berkelip biru, kemudian berkelip merah, kemudian dia stop. Dia akan stop sebab dia akan tunggu lagi instruction kalau button tu ditekan. Okay. Saya akan cuba run, saya akan cuba tunjukkan boleh jadi ataupun tidak. Initializing. Okay, bila dah saya run simulation, LED tak menyala. So saya cuba tekan button, tengok apa jadi. Okay. Boleh nampak, bila saya tekan button baru dia menyala tadi. Okay, saya akan cuba lagi sekali. Bila saya tekan button, baru dia menyala. Okay. So saya tunjuk lagi sekali, apabila saya start, saya cuma beritahu, okay, kat sini, saya cuma beritahu pin A5 turn on kepada high sebab kita nak bagi tahu yang kat situ ada button. Okay. Kemudian saya akan baca state dia, saya akan baca status A5 tu. Okay. So ini adalah pembacaan status dia, read digital pin A5. Sekiranya pin A5 tu equals kepada low ataupun dia ditekan lah, low tu ditekan, sekiranya button ditekan, maka LED tu akan berkelip mengikut apa yang kita set tadi. Okay. So ini adalah contoh yang saya boleh bagi, contoh orang kata paling asas sekali untuk penggunaan Arduino, fungsi button dan juga fungsi LED. Okay. Saya galakkan pelajar-pelajar untuk cuba explore lagi di dalam Tinkercad ni. Kenapa? Sebab dalam Tinkercad tak perlu ada hardware. Okay, tak perlu ada hardware dan pelajar boleh buat simulation saja. So simulation ni sangat-sangat mudah. Okay, anda boleh just tekan start simulation, stop simulation dan masukkan sahaja coding. Dan bila anda masuk coding, bila ada interaksi sama ada tekan button macam saya buat ni tadi, tekan button, anda boleh tengok apa yang berlaku apabila anda tekan button. Dan saya tunjukkan ya, saya tunjuk di mana dekat dalam components ni ada banyak lagi components yang pelajar-pelajar boleh pakai. Sepertinya, sekejap saya tunjuk. Okay. So ada daripada segi input, ada push button, ada potentiometer, ada force sensor, ada macam-macam lagi. Nak temperature sensor pun ada. Boleh buat testing kat sini, tak ada masalah.
Okey, daripada segi output, ada servo motor, ada micro servo. So servo ni bagi saya satu perkara yang menarik di mana saya galakkan pelajar-pelajar untuk cuba memakai servo motor ni. Okey, tapi untuk hari ini saya tak nak makan masa yang terlalu banyak. Jadi untuk pengenalan Tinkercad, saya berharap pelajar-pelajar dapat grab apa yang saya cuba sampaikan ni. Okey, cuba bermain dengan Tinkercad dulu, tengok apa yang pelajar-pelajar boleh buat. Okey, saya rasa dalam minggu depan mungkin kita akan adakan lagi satu kelas di mana saya akan pergi lebih mendalam lah macam mana nak pakai Arduino. Jadi saya akan cuba buat satu lagi tunjuk lagi penggunaan button yang lebih banyak. Saya nak tunjukkan macam mana nak guna servo motor. Saya mungkin akan tunjukkan juga macam mana nak guna temperature sensor, di mana temperature sensor ni kita boleh letakkan mungkin di bahagian-bahagian rumah yang kita nak monitor ataupun kita nak pantau suhu-suhu tertentu. Okey, untuk Tinkercad sekian sahaja daripada saya. Saya rasa itu sahaja yang saya nak sampaikan dulu. Okey, sekarang pun dah lebih sikit daripada 4:30. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan di chat box ataupun boleh unmute just untuk tanya. Okey, saya beri dalam masa beberapa minit sekiranya ada soalan. Okey. Okey, tak semua? Ada apa-apa soalan setakat ini? Kalau nak tanya balik untuk drawing tadi pun boleh. Mana-mana. Kalau tak ingat nak tanya pasal drawing, nak tanya pasal apa namanya Arduino, kita buka ruang Q&A untuk lebih kurang 5 minit dan jika ada lebih permintaan kita boleh lanjutkan sedikit lagi lah. Ya, betul. Boleh type di ruangan chat, boleh juga unmute. Oh ya, lupa nak hari ini. Okey ke semua? Ada soalan Ada soalan tak? daripada cikgu ke, daripada para pelajar ke? Tiada. Okey. Kalau macam tu boleh tak nak minta jasa baik semua buka kamera kita buat sesi bergambar sikit. Okey, kita buka kamera. So saya stop kejap. Saya stop share. Okey, kalau ada apa-apa persoalan nanti boleh tanya. Saya rasa next session kita ada buat minggu depan mungkin. Saya harap pelajar-pelajar boleh bersama lagi minggu depan sebab ada banyak lagi saya nak share. Saya memang kalau ikutkan apa yang saya tunjukkan Arduino tadi sikit je. Okey. Okey, so kita buka kamera dulu. Kita akan ambil satu gambar bersama. Kami ada recording, rakaman akan di-share dalam Arena Tech Linkpit. Yep. Kami juga akan share link untuk rakaman hari ini bersama cikgu dalam Telegram. Ya, betul. Adik-adik boleh buka kamera. Sikitnya orang yang buka kamera jangan malu-malu. Kalau bersama kawan-kawan just buka ramai-ramai. Oh, masih ada SpongeBob. Tak apa, ada ramai juga yang malu-malu, tak apa. Kita akan screen ambil gambar ya. Ya, kita akan screenshot. Jadi senyum. Okey, senyum sedia 1, 2, 3. Okey, satu lagi, kita ambil satu lagi shot. Sedia 1, 2, 3. Okey. Okey, terima kasih semua. Jadi
Terima kasih juga Cikgu Lily sebab tadi tolong ajarkan daripada untuk 3D design tadi. Saya pun tak erti sangat 3D design. Cikgu Lily pandai, dia memang suka cawan. Jadi itu saja, sekian saja daripada kami. Sekiranya ke lapangan nanti kita jumpa lagi minggu depan. Jadi setiap recording kita akan sharekan di dalam Moodle, di Telegram cikgu-cikgu dan nanti kita akan share dekat Arena Tech sekali lah. Okey, itu saja. Okey, screen terima kasih. Okey, terima kasih semua sama-sama bersama kami. Jadi itu saja. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Okey. Okey, baik semua. Kita bersurai ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik. Bye. Baik. Baik semua. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Okey, sama-sama. Selamat maju jaya. Ya, gulak-gulak. Jumpa final. Target nak jumpa kat final ni. Ouch. Okay guys, take care.